بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan, melafazkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah pada malam ini buat siri yang ke-6, pertemuan kita yang ke-6 di dalam majlis ilmu yang mana kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalam suratul Al-Mulk, yang suratul Al-Mulk ini adalah surah yang menyebutkan, yang memperkenalkan, yang membawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu surah untuk kita kenal Allah, untuk kenal siapa pencipta kita, untuk kita mengetahui kenapa kita diciptakan dan ke mana kita akan pergi, maka suratul Al-Mulk merupakan surah yang sangat-sangat bagus untuk kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengisian kita tentang surah Al-Mulk ini dapat menambahkan rasa cinta kita kepada Allah, kita rasa iman kita bertambah, sifat takut kita kepada Allah itu semakin bertambah, kita dapat merasai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengetahui tentang apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita. Moga-moga itulah di antara objektif matlamat yang kita hendak ambil daripada tadabbur suratul Al-Mulk. Moga-moga apa yang kita ingini itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkatan. Tanpa Allah, kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Jadi kita mohon rahmat Allah, kita mohon Allah lapangkan dada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa kita, Allah bersihkan hati kita, kerana ilmu-ilmu Allah jika ingin sampai, maka kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni kita akan sambung untuk ayat yang keempat. Okey. Ayat keempat dalam suratul Al-Mulk ini, ia sebenarnya berada
pada sambungan ayat yang ketiga. Jadi, ayat yang keempat ni, sebelum kita bacakan ayatnya, sebelum kita perincikan ayatnya, izinkan saya untuk mengingatkan kita semua hubung kait di antara ayat 4 dengan ayat-ayat sebelumnya. Okey. Ayat yang pertama kita telah belajar sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah kenalkan kita tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang kuasa pemerintahan Allah, dan Allah juga telah kenalkan kita, bagi tahu kepada kita yang Allah Ta'ala ini dia berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, okey, yang hubung kait ini tak ada dalam nota yang lama lah. Jadi tetap boleh tulislah, ini sekadar untuk memudahkan kita melihat hubung kait. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita, telah mengingatkan kita, telah menyedarkan kita tentang kehidupan manusia. Yang ini saya buat isi penting sahaja pada ayat yang kedua. Kita dah belajar lah tentang kematian, tentang kehidupan. Bolehlah kita letakkan apa maklumat ringkas pada ayat 2 tu. Allah nak menyebutkan tentang kehidupan manusia. Okey. Kenapa Allah nak sebutkan kehidupan manusia? Kehidupan manusia pada ayat yang kedua ini boleh kita jadikan sebagai bukti yang pertama dari sudut kekuasaan Allah, juga dari sudut kerajaan Allah. Sebab ayat pertama Allah kata dia menguasai segala kerajaan, dia berkuasa atas setiap sesuatu. Maka pada ayat yang kedua Allah memperincikan kepada kita apakah contoh-contoh kerajaan Allah, apakah contoh-contoh kekuasaan Allah. Boleh kita nak jadikan ayat 2 ni contoh yang pertama ataupun bukti yang pertama kekuasaan Allah. Tanpa Allah kita takkan dapat melihat alam yang penuh keindahan ini. Tanpa Allah kita mungkin tidak dapat menghirup udara Allah, tetapi kerana Allah, atas izin Allah, kehendak Allah, maka Allah ciptalah manusia itu yang asal-asalnya tidak ada. Okey. Kemudian pada ayat yang kedua ni, Allah Ta'ala hidupkan kita di muka bumi Allah Ta'ala ini adalah ada tujuan. Tujuan dia apa? Allah nak tengok kita semua ni beramal, buat kebaikan, buat pahala. Tetapi pahala amalan kebaikan yang terbaik. Sebab tu suratul Al-Mulk ini nanti kita akan jumpa banyak menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah. Okey, kita dah tahu pada ayat nombor 2. Lepas tu pada ayat nombor 3 yang kita telah sebut pada siri yang kelima pada 2 minggu lepas. Minggu lepas tiada kelas, jadi 2 minggu lepas kita telah masuk pada ayat yang ketiga. Yang mana ayat ketiga ni dia digabungkan dengan ayat yang keempat dari sudut topik. Maksudnya ayat 3 dan keempat Allah cerita tentang 7 langit yang tibaqa, yang berlapis-lapis. Okey.
kita boleh jadikan penciptaan 7 langit ini sebagai bukti yang kedua kerajaan Allah dan kekuasaan Allah. Kita boleh nampak pada penciptaan 7 langit. Okey. Penciptaan 7 langit ini ada kaitan dengan kehidupan manusia. Maknanya kalau kita buat cakap alih dia, dia saling berhubung. Ayat 1 menghubungkan ayat 2. 2 pergi kepada 3. Okey. Kehidupan manusia tidak boleh lari daripada langit. Ini kita dah sebut pada siri yang kelima. Kita dengan langit ni tidak boleh dipisahkan. Okey. Ini kita telah sebut pada siri yang kelima. Saya tak mau ulang. Okey. Pada penciptaan 7 langit ini sebenarnya Allah Ta'ala nak memberitahu kepada kita bahawa apa yang Allah cipta itu seperti 7 langit ini penciptaan dia yang sangat sempurna. Sebab tu ayat 3 dengan ayat 4 dia menyebut sebenarnya hujung dia, objektif dia adalah Allah nak bagi tahu tentang bagaimana Allah ciptakan langit ni sangat sempurna. Ada kait tak dengan amal yang terbaik? Kalau kita buat amal, kita buat yang terbaik. Allah Ta'ala kalau dia mencipta, dia akan mencipta yang terbaik, yang sempurna. Okay, jadi kita akan lanjutkan ayat yang keempat pada malam ini. Okay, jelas? Okay, kita teruskan kepada ayat yang keempat. Okay, ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma rji'il basara. Thumma maknanya kemudian. Kemudian. Kemudian maksudnya sebelum ni kita dah belajar pada ayat nombor 3 kan. Yang Allah SWT suruh kita melihat 7 langit tersebut. Kemudian pada ayat 4 ni Allah Ta'ala suruh kita ulang balik. Allah kata kemudian irji'il basar. Tuhan kata irji' maksudnya kembalilah, ulanglah al-basara melihat. Allah kata kemudian kembalilah, ulanglah semula melihat. Melihat apa? Tentulah melihat langit. Okey, berapa kali karrataini? Kalau kita terjemah perkata karrataini, dia seperti makna 2 kali. Tapi bukanlah maknanya 2 kali, tapi merujuk berulang-ulang kali. Lepas tu, kalau dah tengok semula langit itu, karrataini, berulang-ulang kali, apa hasilnya? Maka Allah kata, yanqalib, pasti akan kembali. Pasti akan kembali tu merujuk kepada yang kita tengok berulang-ulang langit tu. Apa dia? Ilaikal batharu, kepada kamu penglihatan. Okey, ni saya terjemah perkata. Maknanya Allah kalau sampai kepada ayat sini kan, Allah Ta'ala bagi tahu kita faham. Allah kata kemudian. Kan, macam kemudian ni dia merujuk kepada suasana yang macam dia tidaklah buat immediately. Sebab ayat 3 sebelum ni kita dah Allah Ta'ala perintah kita tengok langit. Okay, sekejap ya. Ada yang nak bertanya ke apa ni? Kat tangan ni, dia nak tanya apa ke? Okey. Apa? Nanti saya tengok Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata kalau kau tengok berulang-ulang kali karrataini, langit itu, pasti apa yang kau tengok tu, kata Allah, akan kembali kepada engkau khosi'ah, engkau akan rasa sangat hampa. Hampa sangat. Hampa. Kenapa? Kerana tengok berulang-ulang langit ni,
Okey, kita rasa hampa. Hampa dari sudut apa? Kena ambil balik ayat yang ketiga. Kalau kita tengok pada ayat yang ketiga dulu, waktu kita tengok langit ni, Allah Ta'ala suruh kita tengok apa? Kita akan dapati langit itu, dia jadi apa? Dia dia tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada keratakan, dan min tafaut dan juga min futur. Okey. Jadi apabila ayat nombor 4 ni Allah suruh kita ulang lagi tengok. Ulanglah tengok. Kan? Jadi apabila berulang-ulang kamu tengok ni, pasti apa yang kamu tengok ni hasil dia kamu akan rasa khasi'ah, kamu rasa hampa. Lepas tu wa huwa hasir, dan natijahnya apabila kamu dah jadi hampa, wa huwa hasir, dan ia dan wahwa dan dia hasirun. Hasirun maknanya dia telah menjadi letih. Hasirun. Okey. Maknanya ayat 3 ni, kan, ayat 3 ni secara umum Allah memerintahkan supaya kita tengok berulang-ulang sekali melihat langit. Kenapa nak berulang-ulang kali tengok langit? Nak tengok langit tu, confirmkan langit tu ada tak min tafawut, yang tidak seimbang, min futur, ada tak yang retak-retak, berlubang-lubang, ada tak, kata Allah. Tapi ayat 4 ni bagi tahu, kalau kau tengok berulang kali, pasti engkau akan rasa hampa dan engkau akan menjadi letih. Okey, ayat dia mudah saja nak faham. Okey, ayat yang kita sebut karrataini ni, istilah karrataini, okey, kalau kita rujuk dalam Tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab, Hafizullah, beliau mengatakan karratain adalah bilangan 2 bagi perkataan karratun. Kalau sekali karrah, 2 kali karrataini. Dia sebutlah karratain tu 2 kali. Tetapi dari sudut konteks ayat ni maknanya apa? Yang dimaksudkan di sini adalah tengok berulang-ulang kali. Okey. Kemudian kenapa perlu tengok berulang-ulang kali? Okey. Ini kita lihat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan, kenapa Allah suruh tengok karataini berulang-ulang kali? Okey. Al-Imam Qurtubi membuat komentar tentang ayat yang keempat tadi. Dia kata, wa innama amara bin nazari marrataini li'anna al-insana idza nazara fi syai'i marratan la yara 'aibahu ma lam yanzur ilaihi marratan ukhra. Di sini Al-Imam Qurtubi ni secara tak langsung sebenarnya dia macam nak bagi kita satu, dia seperti nak bagi kita pengajaran sebenarnya. Pengajaran dari sudut apa? Tengok dia ajar. Dia kata, sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk melihat sebanyak 2 kali. Kerana manusia, jika dia tengok sesuatu tu hanya sekali, dia tak akan jumpa, dia tak akan nampak kekurangan pada sesuatu yang dia tengok itu buat kali yang pertama, selagi mana dia tidak melihatnya sekali lagi. Imam Qurtubi dia ulas macam 2 kali, tapi maknanya adalah berulang kali. Maknanya Imam Qurtubi kata apa? Dia kata dia soalan pesan pada kita, dia bagi tahu dekat sini kan, kenapa Allah Ta'ala suruh tengok karrataini berulang kali? Sebab apa? Kalau kita tengok hanya sekali, mungkin kita tak nampak apa yang kita nak cari tu. Tapi kalau kita tengok sekali lagi, baru kita akan jumpa apa yang kita nak cari tu. Tapi kita nak cari
langit ni ada tak retak dia, ada tak seimbang, ada tak berlubang-lubang. Dia saya tak jumpalah. Tapi dari sudut yang kita dapat belajar, sesuatu tu kalau kita nak buat dia dengan sempurna, maka kaedahnya melihat berulang-ulang kali. Nanti kita bincang dekat tindakan dia. Mudah je. So ayat ni kita mudah faham. Okey, kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Kita nak kena buat apa ni? Selepas kita selesai baca ayat 3 dengan ayat 4. Okey, yang pertama, kan kita dah baca Al-Mulk. Kita jadikan dia zikir setiap malam kita baca. Tetapi yang kita baca tu, kita dah ikut sunnah Nabi dah. Kan? Kita dah dapat dah kelebihan tu. Tapi kita kena tunaikan ayat 3 dan 4 tu. Sebab dia ada bentuk perintah. Kan? Orang kata tengok langit tu. Kemudian tengok balik. Lepas tu summa kemudian. Okay, tak lama kemudian tengok lagi. Summa tu bukanlah maksud secara cepat, maksudnya mungkin kita tengok esoklah tengok lagi, mungkin lusalah tengok lagi, begitu. Jadi apa tindakan yang kita nak kena ambil? Jadi tindakan pertama ini sekadar cadangan daripada idea daripada saya. Okey, tuan-tuan dan puan boleh letakkan apa nak perlu buat. Okey, saya letakkan sini supaya apabila kita tadabbur mana-mana ayat Quran, okey, kita dah faham. Okey, tetapi adakah tadabbur ni sekadar faham? Okey, saya dah faham ayat dia tu. So lepas ni kalau saya baca, saya dah rasa ada penghayatan dah. Dan dah dapat rasa dah. Kan? Tetapi bukan sekadar itu. Tetapi kita nak ubah diri kita. Nak ubah minda kita. Nak ubah jiwa kita. Jadi kena ada tindakan. Kenapa ada tindakan? Kalau kita ada tindakan, kalau kita ada senarai semak nak kena buat apa, betul lah Quran itu adalah petunjuk pada kita. Okey, sebab kita jadikan Quran ni sebagai panduan. Okey, ini saya letakkan nama Tista tindakan selepas tadabbur. Tuan-tuan nak letak nama lain pun tak apa. Yang paling penting kita kena tahu apa yang saya perlu buat. Okey, jadi cadangannya yang pertama kita kena merenung. Tengok, bukan tengok kosong-kosong, kita fikir tentang kesempurnaan kejadian langit. Kita bukan tengok kosong saja, tapi kita fikir besarnya langit Allah Ta'ala ni. Langit ni lah tempat turun rezeki. Kan? Langit ni lah tempat atap ataupun bumbung bagi dunia. Kan? Kalau orang belajar sains, dia akan tahulah lapisan-lapisan ozon semua-semua tu. Langit ni lah, kita kata apa? Langit ni lah tempat turunnya air hujan. Kan tengok langit. Sekadar pandang dan kita berfikir. Kan? Mana tahu kita dapat pergi Langkawi. Kan? Duduk dalam feri tu, duduk tengok kat luar, boleh tengok langit, tengok. Kalau kat Langkawi, tengok laut lah. Ada angle laut pula. Okey. Berfikir tentang Masya Allah, hebatnya langit yang besar, luas kan. Macam mana, maksudnya kita akan bawa kepada Allah pencipta dia ni, Masya Allah. Okey, bawa kepada ini. Lepas tu yang kedua, di sini kita belajar dari sudut pengurusan hidup kita. Pengurusan hidup kita, kalau kita buat sesuatu benda, okey, kalau kita nak hasilkan sesuatu benda itu dia sempurna, tak ada salah ke, tak ada cacat cela ke, nak buat perfect, no defect lah kata orang. Zero apa? Zero defect kita kata kan. Tak ada langsung kerosakan semuanya. Maka caranya kita kena meneliti suatu kerja itu berulang-ulang kali. Sebab kalau kita buat kali pertama, mungkin ada banyak salah silap. Tapi kalau kita semak kali kedua, mungkin jumpa lagi salah. Semak kali ketiga,
mungkin kita akan jumpa. Lagi kalau lagi banyak kita semak, lagi banyak kita buat sesuatu, kita akan dapat yang sempurna. Ataupun kita buat kali pertama, mungkin tak jadi ni buat minggu ni. Buat lagi kali kedua, alah tak jadi lagi ni, tak ada rasa ni. Buat berulang kali, insyaAllah. Sampai satu ketika, kita akan dapat sesuatu yang sesuatu yang sempurna tu maksudnya bukanlah sempurna seperti sempurnanya penciptaan Allah Ta'ala tu. Tapi sempurna bagi kita ni maknanya sempurna kita lah hasil kita dapat buat dengan berkualiti. Ni kita belajar daripada isu melihatlah langit. Okey. Dalam Islam, kita tak boleh guna selalu istilah terlepas pandang. Asyik silap aja. Kan? Mesti ada sebab. Alah, kita kan manusia. Betul lah. Human. Memang kita tak lari daripada kesilapan. Tapi kalau silap benda yang sama, perkara yang sama, tentu ada something wrong. Jadi caranya apa? Teliti betul-betul, tengok ulang kali, semak dulu. Macam kita nak pergi berjalan lah. Kan? Nak bawa apa? Nak pergi musafir contoh. Nak pergi mana? Sekarang ni dengan cerita macam Tioman dah nak buka dah sekarang ni. Genting Hala pun nak buka kan? Mak selalu pesan, kau jangan lupa Kak Long, bawa benda ni. Dia kata dah bawa sampai tengok tak ada barang. Sebab itu dalam hidup ni, tengok balik. Sebelum kita pergi, tengok balik. Tengok rumah, dah kunci ke belum? Saya tak puas hati ni. Tengok balik semula. Okey, dah kunci dah. Macam tu. Belajar daripada perintah melihat langit. InsyaAllah, kita akan dapat buat yang terbaik. Ini adalah contoh dua cadangan tindakan yang perlu kita ambil. Kita jangan jadikan Quran ini hanya untuk akhirat kita saja, tetapi teladan dari Quran, petunjuk Quran ini dia sangat applicable. Dia sangat sesuai dengan kehidupan kita. Lepas tu kalau kita nak belajar mengurus, ada di dalam Al-Quran. Macam-macam di dalam Al-Quran kita belajar dari Allah. Contoh, kan, kita dah belajar sebelum ni pasal langit. Kenapa Allah cipta langit tu 6 masa? Kenapa tak satu masa je? Kita belajar, Allah nak ajar kepada kita, kalau buat sesuatu benda, dia ada stages dia. Dia ada peringkat, dia step by step. Belajar daripada Al-Quranul Karim. Banyak benda kita boleh ambil ilmu dari suratul Al-Mulk. Macam kita nak hafal Al-Mulk jugalah. Kalau nak kuat ingat, janganlah mengulang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu kita terus hafal ayat 2. Kalau nak kuat, ulang banyak kali. Tabarakalladzi, ulang sampai 30 kali, baru hafal ayat 2. Nanti dia akan lekat kuat dekat situ. Itulah konsep yang Allah Ta'ala ajar kita dalam suratul Al-Mulk. Okey, jelas ya? Okey, itu sesuatu yang kita dapat belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita baca Al-Mulk sekadar nak jauh daripada azab kubur, tapi cara kita mengurus hidup, kerja kita yang kita buat, kan? Asyik nak apa? Asyik ada je kekurangan. Janganlah. Kan? Al-Mulk kalau kita faham, mengajar kita kesempurnaan. Buat yang terbaik. Amal terbaik. Allah cipta langit tu terbaik. Tak ada lubang-lubang. Macam itulah juga pada kita semua. Tirulah Allah. Jadi kalau buat sesuatu, janganlah ada lubang-lubang. Maksudnya, janganlah ada yang seboleh-bolehnya elak berlaku kesilapan. Buat cara dia macam mana? Kita sebut tadi itulah. Panjang pula nak cerita. Kan? Okay, jadi moga-moga kita dapat sesuatu pada malam ini untuk kita mengurus sesuatu perkara yang kita buat, biarlah buat dengan sempurna. Terutama dalam perkara ibadah.
dalam perkara ibadat. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang menyokong kepada kita nak kena tafakkur, kita nak merenung langit ini, termasuklah benda-benda yang lain. Ada satu ayat, ada ayat dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Okay, Allah Ta'ala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah mengatakan sesungguhnya pada kejadian langit. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya pada penciptaan langit, kejadian langit dan bumi. Lepas tu tukar malam pergi siang. Ada tanda-tanda bagi orang yang cerdas dan cergas, orang yang berakal, ulil albab. Maksud dia Allah bagi tahu kalau kita betul-betul gunakan akal Allah beri kepada kita, kita akan melihat pada kejadian langit ke, bumi ke, tukar malam jadi siang ni, kita boleh mengingati Allah. Ingat, tukar malam jadi siang. Kejap je, dah siang. Orang kata, dah malam. Dah maghrib. Cuba kita tanya, siapa yang datangkan maghrib tu? Siapa yang datangkan siang tu? Siapa yang cipta langit tu? Siapa cipta bumi? Jadi kita rasa Allah tu sentiasa ada dengan kita semua. Okey. Lepas tu Allah Ta'ala cerita lagi lah, panjanglah ayat dia tu. Jadi sampailah ayat nombor 191. Allah bagi tahu, allazina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Iaitu orang yang menyebut, dia mengingati Allah, dia berzikir, dia ingat Allah. Berzikir ni tidak semestinya kena melafazkan. Mungkin dia diam, kan? Dia duduk dekat pantai di Pulau Cenang, nak kawit sebenarnya lama dah tak pergi kan. Contoh duduk dekat situ, duduk kan. Allah kata apa? Dia ingat Allah masa dia berdiri, dia tengok, ataupun mungkin masa dia duduk, ataupun masa dia berbaring, betul tak? Dia berbaring duduk di pantai tu, tengok langit ke atas, dia ingat Allah. Itu cara ingat Allah. Bukanlah hanya melafazkan kita diam, tapi kita fikir, ya Allah, ni lah aku belajar tempoh hari ni. Masya Allah. Dia boleh ingat Allah. Lepas tu mereka ni dia ingat Allah dalam pelbagai cara lah. Berdiri pun dia ingat Allah, duduk pun dia ingat Allah, dia boleh ingat Allah. Nak ingat Allah ni sambil berbaring pun boleh ingat Allah. Okey. Mereka memikirkan juga tentang kejadian langit dan bumi sambil mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Dia kata, ya Rabb kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini sia-sia. Apa dia? Waktu dia tengok langit, dia kata, ada sebab Allah cipta langit ni. Kan? Tapi kalau kita baca ilmu, kita dah dapat kaitkan dengan kehidupan manusia. Pada siri yang kelima, kita dah ulas dah tentang langit di dalam Al-Quran itu Allah jadi sebagai apa. Okay, ini contoh ayat yang Allah menggesa untuk kita buat tindakan yang pertama tadi tu. Ini kan tindakan pertama. Kita ambil daripada suratul Mulk. Dalam masa sama kita kuatkan tindakan pertama dengan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Okey, kita terus pergi kepada mencari mutiara hikmahnya. Maksud dia, saya bagi contoh mutiara hikmah Al-Quran, saya buat ringkasan dia adalah MU ni bukan Manchester United. MU ni mutiara. Hikmah. Q Quran. Saja je buat macam ni. Ataupun kalau tuan-tuan nak buat tukar jadi slogan kata. Ataupun nak buat jadi kata-kata hikmah. Boleh. Yang ini adalah untuk membentuk emosi. Ini lepas kita tadabbur tu, kita nak bagi ingat.
Maksudnya kita nak, ni lebih kepada nak membetulkan cara kita berfikir. Nanti dia akan bawa kepada penghayatan dan emosi. Okey. Satu. Ni cadangan dari saya saja, saya bagi contoh saja. Okey. Kalau bagi saya, lepas saya baca, saya faham ayat nombor 3 dan 4 tadi tu, saya letak dalam fikiran saya, kalau nak kenal Allah tu berkuasa, kalau nak tahu Allah tu berkuasa, ada pada kejadian langit. Kan? Bagi saya tengok langit, saya boleh rasa kekuasaan Allah. Kan? Jadi kalau orang tanya, apa contoh Allah berkuasa? Kita kata, tu, cuba kau dongak kepala kau, tengok langit. Maksudnya macam tu. Jadi bagi saya, mutiara hikmah yang saya boleh ambil daripada suratul Mulk, tanda Allah itu berkuasa, ada pada langit-langit yang Allah ciptakan. Okey, selesai. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua, tengok langit, ingat rahmat Allah. Sebab apa? Masih ingat lagi tak ni? Ingat lagi tak ketika mana Allah sebut pada ayat ketiga kan? Kenapa Allah sebut ada perkataan Rahman pada penciptaan 7 langit tu? Kita dah belajar dah sebelum ni. Nanti kalau takut terlupa kan, tengok balik dekat ulasan tu. Kenapa hikmah disebut nama Ar-Rahman pada penciptaan 7 langit tu? Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau korang semua nak tahu rahmat aku yang tak terhingga, kata Allah, kalau kamu nak tahu kasihnya aku kepada hamba-Ku, kata Allah, kamu boleh tengok pada langit. Sebab Allah letak nama Ar-Rahman. Jadi bagi saya, ni contoh kalau saya lah, kan, saya ke mana-mana, kan, lepas saya belajar Al-Mul ni, bagi saya, kata-kata yang saya pegang, tengok langit, ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita boleh ubahlah. Kalau nak tengok rahmat Allah, tengoklah langit. Nanti kau kata, apa kaitannya? Kan? Kita ceritalah. Bawa balik ayat-ayat yang saya ada bagi nota tambahan pasal langit ni. Masih ingat lagi kan? Kita cerita ni. Ayat tentang langit dalam Quran. Langit ni, dalam Quran Allah sebutlah, tengok balik pada nota ni. Saya dah nyatakan surah apa, ayat apa. Kan? Langit ni, sifat khusus langit, lepas tu ada sampai 9 sifat khusus langit, lepas tu cerita tentang perkara apa tu langit ni kan. Jadi, kalau kita nak lihat rahmat Allah, kita boleh nampak pada langit. Ini sebab kita fokus pada ayat pasal langit, dia banyak lagi lah perkara-perkara yang lain. Itu saya yang buat sekadar tagline yang saya letakkan. Kalau tuan-tuan nak buat dia letakkan tuan-tuan nak frame dia ke, tulis ni, tampal ke, boleh. Boleh, kita nak jadikan dia sebagai mutiara kata. Kan? Sebab dalam hidup kita ni, kalau kita nak bina satu mutiara kata, kata-kata pujangga, kita nak pegang satu kata-kata, maka kata-kata yang kita kena bina, yang kita kena ambil, kita ambil dulu daripada Al-Quranul Karim. Okey, jelas tuan-tuan ya? Okey, ini contoh daripada saya. Mungkin tuan-tuan boleh tambah lagi beberapa maklumat. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang ke-5. Okey, ayat ke-5 ni kita menggunakan nota yang baru. Nota tu, tuan-tuan jangan bimbang. Nota suratul Mulk boleh diambil di dalam Google Drive. Ada yang saya dah letakkan di ruangan chat dan juga di ruangan komen siapa yang ikut di FB. Baik ya. Okey, kita pergi kepada ayat yang ke-5. Ayat ke-5 ni, dia Allah Ta'ala nak sebut tentang isu apa lagi. Okay. Ayat ke-5 ni, okey, kita cuba kita
hubung kaitkan semula ayat 5 dengan ayat-ayat sebelum ni. Okey. Jadi ayat kelima ni, ayat kelima ni dia ada berkaitan dengan Allah sebut tentang bintang-bintang. Dia ada kaitan dengan langit juga. Sebab langit bintang tu dia dekat langit. Kalau tuan-tuan nak letakkan ayat 5 ni pasal langit pun boleh juga. Contohnya tuan-tuan nak kata dekat ayat 3, 4 ni, 5 ni pasal langit. Boleh juga. Tapi kalau tuan-tuan nak asingkan, saya buat macam ni, secara tak langsung, kita tidak tinggalkan ayat-ayat yang sebelum ni. Kerana dia ada hubung kait dia. Hubung kait dia, bolehlah. Ini sekadar cadangan saja. Kalau bagi saya, kalau saya nak ingat surah Al-Mulk, cerita tentang apa, maka saya jadikan ayat nombor 5 ni sebagai bukti yang ketiga Allah Ta'ala itu dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita boleh letakkan bukti contoh ketiga apa itu kerajaan Allah. Boleh juga. Jadi saya maknanya kalaulah kita nak sampaikan maklumat kepada orang ramai tentang Al-Mulk kan. Kita nak cerita apa? Jadi kita nak sampaikan maklumat tu. Jadi cara kita nak ingat mungkin daripada cara kita kena, kalau macam saya bagi contoh, kalau setakat ni lah. Okey. Saya kata, okey tuan-tuan dan puan-puan, Alhamdulillah kita dah selesai baca surah Al-Mulk. Okey, surah Al-Mulk ini, okey, Allah Ta'ala telah menyebutkan beberapa contoh, beberapa bukti yang Allah itu berkuasa. Ataupun kita nak kata, kalau nak tahu contoh betapa besarnya kerajaan Allah, kuasa pemerintahan Allah, sebutlah contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ini pendekatan yang saya gunakan untuk saya ingat sesuatu topik di dalam suratul Al-Mulk. Okey, jelas. Kalau tuan-tuan nak letak maklumat lain pun tak apa. Ini sekadar contoh. Okey, ayat 5 ni saya letakkan ia cerita tentang bintang-bintang. Sebab tadi dah ada langit. Tadi dah 7 langit. Jadi untuk bagi ingat juga, letaklah tajuk sini tentang bintang-bintang. Bintang-bintang ni, dia akan jadi bukti yang ketiga, Allah Ta'ala itu adalah apa? Allah Ta'ala itu adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, bintang. Okey. Saya isikan tempat kosong ni, nanti nak isi selepas habis belajar ayat 5. Okey, jom. Kita turun daripada 7 langit ni, kan? Kita berhenti sekejap dekat langit yang paling dekat dengan manusia. Okey. Kalau tadi ayat 3, 4 Allah suruh tengok pada 7 langit. Kan 7 langit. Tapi ayat 5 Allah suruh kita tengok langit yang paling dekat sekali. Yang ada bintang-bintang. Sebab tu saya kata tadi, ayat 5 ni kalau tuan-tuan masih lagi nak kaitkan dengan isu langit pun boleh juga. Ataupun nak letakkan bintang-bintang saja pun boleh jugalah. Dua-dua boleh. Tetapi ayat 5 ni Allah Ta'ala, kalau tadi 3, 4 kita dah penat dah. Tak jumpalah manalah langit-langit itu. Cukup sempurna Allah penciptaan Allah Ta'ala ni kan. Tapi pada ayat 5 Allah Ta'ala sebenarnya dia nak dikaitkan kenapa dengan bintang ni. Kalau kat sini
penciptaan yang sempurna. Dekat sini Allah Ta'ala nak kalau tadi fungsinya tengok pada mata kan. Mata kita penat, rasa hampa. Kali ni mata kita segar. Oh, mata kita tak berkelip-kelip. Kenapa? Kalau tadi kita rasa hasil, kita rasa penat kan. Nak mencari kekurangan pada penciptaan langit tak jumpa. Pada kali ni Allah nak menunjukkan kesempurnaan pada langit tu, tapi Allah bawa kita kepada keindahan langit tu pula. Tapi pada apa? Pada bintang-bintang. Tapi Allah tak suruh tengok pada 7 langit. Allah nak kata pada kita, kau tengok satu langit je. Kau tengok satu langit je. Kan? Kalau yang 3, 4 tadi, 7. Tapi kali ni Allah suruh tengok satu langit. Nak tahu langit tu langit apa? Jom kita baca ayat nombor 5 dia. Okey, ayat yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sambil tengok-tengok nota tu nanti ada sebab kenapa saya letakkan warna kuning. Anak panah tu dia membantu memberikan maklumat juga pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Moga-moga kaedah seperti ini dapat memudahkan kita memahami ayat. Okey. Allah kata walaqad dan qad, la tu pasti, qad maknanya sesungguhnya. Jadi dekat ayat walaqad ni dia ada 2 penegasan. Tolong tulis kat situ. Saya tak dapat nak tulis dah sebab kotak dia dah penuh dah. Dan walaqad ni ibu-ibu ya, ayah-ayah jangan tinggalkan sebarang kali patah perkataan dekat ayat ni. Sebab ni semua kalam Allah. Huruf wa ni kalam Allah. La ni kalam Allah. Qad ni. Okey, jadi mari kita nak tengok apa yang Allah nak bagi tahu dekat kita ni. Kan? Apa lagi yang Allah nak cakap pada kita. Okey, jadi Allah Ta'ala pada ayat walaqad ni Allah guna 2 penegasan. Maksud dia Allah Ta'ala nak mengukuhkan lagi maklumat. Allah guna 2 penegasan. Kalau orang tanya 2 penegasan tu apa? La ni, huruf la yang pertama, la ni penegasan 1. Qad, penegasan yang kedua. P2, P1. P mai tang tu. Gurau je. P1 ni pengukuhan pertama, penegasan pertama pada huruf la, penegasan 2 pada qad. Okey. Jelas kat situ, ibu-ibu. Okey. Dan pasti sesungguhnya Zayyana, kami hiasi. Na merujuk pada kami iaitu Allah. Zayyan, hiasi. Okey. Allah kata dan pasti sesungguhnya kami hiasi. Allah nak hiasi apa? As-sama, iaitu langit. Okey. Maknanya Allah nak kata langit tu kami pasti sesungguhnya kami akan hiasi dia. Langit yang mana? Sebab ayat 4 dengan 3 ada 7 langit. Ni langit yang mana? Allah kata ad-dunya, langit dunia. Kenapa dia panggil langit dunia? As-sama, ad-dunya, dia merujuk kepada makna apa? Ni langit yang paling dekat dengan bumi. Maknanya kita paling nampak, itu dia panggil langit dunia. Istilah dia. Kita panggil apa? Langit pertama ya. Wallahu a'lam. Tapi kalau panggil dia langit dunia. Jadi yang kita nampak tu, itu langit dunia lah. Baru langit yang pertama. Sedangkan ada lagi 6 lagi lapisan langit. Okey. Jadi dekat langit dunia ni Allah nak buat apa? Zayyana. Allah telah hiasi.
Dah ada ke? Benar ke? Allah kata dah kukuhkan dengan walaqad. Okey, apa yang Allah hiasi langit dunia ni? Bimasabih. Ha, bimasabih maknanya bi ni dengan. Maksudnya Allah hiaskan langit ni dengan. Yalah nak hias dengan apa? Dengan apa? Masabih. Pelita-pelita ataupun lampu-lampu. Jelas, faham tapi dekat ayat ni tak sebut bintang pun Ustaz. Okey. Kita tak jumpa dia bintang. Tapi bintang tu dia pada ni. Ni. Sebab tu dekat kotak kuning tu saya letakkan sifat bintang. Ciri bintang tu apa? Dia keluarkan cahaya. Cahaya bintang tu Allah namakan ia, Allah tak sebut najmun ke, Allah tak sebut. Tapi kenapa Allah sebut pelita-pelita? Dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita apa yang Allah dah buat pada langit tu. Bukan Allah jadikan bintang saja, tapi Allah menyebut sifat bintang tu keluarkan cahaya. Disebabkan dia mengeluarkan cahaya, maka Allah namakan ia bimasabih, iaitu lampu-lampu atau pelita. Okey, jelas? Tentang perempuan Okey. Lepas tu kita sambung lagi. Allah kata apa? Waja'alnaha, dan telah dijadikannya. Ni, nya ni apa nya ni? Nya ni bintang tadi itulah. Allah telah jadikan bintang yang sebagai pelita-pelita keluarkan cahaya tadi ni, Allah jadikan dia sebagai apa pula? Rujuma, sebagai rejaman. Nak rejam siapa? Lisyayatin, untuk syaitan. Syaitan ni maknanya banyak syaitan. Syaitan-syaitan ni nak kena buat apa? Rujuma. Mereka akan direjam. Rejam dengan apa? Rejam dengan yang bintang yang Allah jadikan dia sebagai pelita tadi tu. Lepas tu apa lagi yang berlaku dekat syaitan ni? Rejam ni yang pertama berlaku pada syaitan. Yang kedua apa? Wa'atadna lahum, dan kami telah sediakan untuk mereka. Mereka ni siapa mereka ni? Mereka kat sini merujuk kepada ni, syaitan ni. Syaitan. Okey, kita baca dulu terjemahan dia. Sikit sebanyak saya terangkan. Nanti kita detailkan. Okey, maknanya syaitan ni, Allah bukan sekadar nak rejam dia dengan bintang tu. Tapi mereka juga Allah telah sediakan untuk mereka apa? Azab. Azab apa? As-sa'ir. As-sa'ir ni, kalau tengok dekat nota yang tulisan warna kuning tu, dia adalah nama neraka. Nanti saya akan sebutkan berapakah nama neraka yang ada di dalam Quran. As-sa'ir, dia adalah salah satu daripada nama-nama neraka. As-sa'ir itu neraka, tapi as-sa'ir adalah nama lain bagi neraka. Neraka dia ada banyak nama. Tapi salah satunya as-sa'ir. Apa itu as-sa'ir? Nanti kita akan kupas. Okey. Kita tengok dekat kotak-kotak kuning tu, yang kat atas tu sebenarnya dekat sini dia sebenarnya dah bagi tafsiran sebenarnya. Sedikit sebanyak. Tengok sini Okey, cuba tengok yang dekat sini dia cerita pasal bintang lah. Okey, dia sebenarnya pasal langit juga. Tapi boleh juga pasal bintang. Okey, dekat sini kita tengok Okey.
Dekat ayat yang zayyannas sama ad-dunya, kalau tengok dekat nota, dekat bahagian terjemahan tu, nampak tak dekat atas tu? Fungsi pertama bintang. Siap-siap dah tulis kat situ. Fungsi nombor 1 bagi bintang adalah sebagai perhiasan. Okey, perhiasan. Okey, jelas? Okey. Kenapa langit ni perlu dihiasi dengan bintang? Sebab bintang tu dia seperti pelita-pelita. Maksudnya seperti lampu-lampu mengeluarkan cahaya. Jadi langit dunia ni, okey, langit dunia ni Allah Ta'ala cantikkan langit tu. Kalau ayat 3-4 kita nampak macam, kita rasa macam kosong je langit tu. Tak nampak retak, tak nampak ni. Tak. Kita baca ayat 25, Allah Ta'ala nak bawa kekaguman kita dengan melihat kecantikan yang ada pada langit tu. So kalau nak cantik, kena ada hiasnya. Apa hiasan langit tu? Iaitu bintang-bintang. Kenapa langit tu perlu dihiasi dengan bintang? Sebab bintang tu dia ada mengeluarkan cahaya seperti pelita-pelita. Okey, dapat tak di sini belajar tentang bintang? Fungsi pertama bintang. Dapat ya? Faham ya? Okey. Lepas tu ayat yang berikutnya, waja'alnaha rujuma, dan telah dijadikan bintang tu. Tengok ni, kat atas kotak tu tengok yang fungsi kedua bintang. Nampak? Fungsi kedua bintang. Saya dah buat siap-siap dekat kotak, dekat bahagian terjemahan tu. Jadi apabila hafal ayat 5, kita taklah hafal kosong-kosong. Tapi kita faham. Oh, ayat 5 ni Allah Ta'ala cerita tentang ada 2 fungsi bintang. Okey. Nak menunjukkan bintang tu Allah yang cipta dia. Bintang tu di bawah jagaan Allah. Bukti kekuasaan Allah yang boleh kita ambil daripada suratul Mulk, cerita tentang bintang-bintang. Okey, ada 2 fungsi. Fungsi kedua dia apa? Rujuma adalah untuk merejam syaitan. Okey, kenapa nak rejam syaitan ni? Apa syaitan dah buat? Mesti ada sebab sampai mereka terpaksa direjam. Rejam ni, kalau rejam ni macam dilontar, dibaling. Okey, syaitan-syaitan ni mereka akan dilontar dengan bintang. Bintang kat situ maksudnya apa? Maksudnya tahi bintang lah, meteor, pecahan-pecahan api daripada bintang tu. Okey, kenapa syaitan ni perlu direjam? Kejap lagi kita akan kupas. Okey, pelan-pelan kita belajar. Lepas tu, syaitan ni bukan sekadar Allah akan rejam dia dengan bintang-bintang tu. Tapi nanti di hari akhirat, mereka akan dimasukkan ke dalam azab as-sa'ir, neraka. Mesti kita bertanya-tanya kan. Isu pertama, kenapa dia kena rejam? Dia dah buat apa? Satu. Yang kedua, kenapa pula dia masuk ke dalam neraka? As-sa'ir pula tu. Kenapa? Okey. Di sini kan kita dapat belajar. Syaitan-syaitan ni di bawah kerajaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Kan? Okey. Jelas 2 perkara ni. Okey, sebelum kita lanjutkan, dia lagi penerangan dia. Pelan-pelan.
Okey, yang kuning ni dah faham Okey. Lepas tu syaitan-syaitan dekat sini siapa? Syaitan-syaitan dekat sini dia merujuk kepada syaitan-syaitan dari kalangan para jin. Nanti kita akan kupas, kita akan ulas. Syaitan ni, apa syaitan tu? Asal usul dia. InsyaAllah kita akan ulas dalam perincian ayat 5 ni. Tapi dekat syaitan-syaitan ayat 5 ni, saya dah tulis siap-siap kat bawah tu, mereka daripada kalangan para jin. Okey. Lepas tu, pada perkataan wa'atadna, dan kami telah sediakan, membawa maksud apa? Neraka ni dah wujud. Menunjukkan kewujudan neraka. Sebab Allah guna perkataan telah sediakan. Maknanya neraka dah ada ke? Dah ada dah. Lepas tu kalau orang tanya, macam mana kamu tahu? Sebab dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata kerja telah sediakan. Oh, dah ada ya? Ada. So neraka tu kalau dah ada untuk apa? Azab. Untuk bagi azab. Jadi azab kat sini sebagai apa? Fungsi neraka tu. Neraka sifat dia macam mana? As-sa'ir. Sebab tu dia jadi nama neraka. Okey, jelas tuan-puan. Faham tak ayat nombor 5 ni? Kan, setelah diterangkan satu persatu. Boleh ikuti tak? Okay. Boleh membantu tak yang gambar rajah ni? Okey pening tak tengok terjemahan seperti ini? Sebab terjemahan kita yang kita baca tu dia terus terjemah terus kan. Tapi kat sini saya nak ajar juga tuan-tuan puan belajar vocab ke bahasa Arab. Dapat belajar kan? Saya pecah-pecahkan sikit ni. Daripada sini sebenarnya kalau kita pecah macam ni kat sini kita boleh dapat maklumat. Okey, jelas ya? Baru sampai ayat 5. Waktu kita baca dekat ayat cantiknya langit ni, mata kita. Tapi baca dekat rujuman, ya Allah, kenapa pula syaitan ni? Okey, jadi kita baca pada perincian dia ya. Okey, cuba tengok gambar ni. Ni contohlah bintang-bintang. Cantiknya. Okey, inilah menghiasi langit tau. Okey, contoh. Okey, jom kita perincikan ayat ni. Okey, sikit lagi ya. Perlahan-lahan kita belajar. Boleh lagi tuan-tuan dan puan? Jelas tak suara saya? Jelas, boleh. Alhamdulillah, risau juga ni. Kenapalah dia diam aja. Tengah menghayati Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak kadang-kadang kan risau juga saya. Faham. Okey, tak apa. Kami fokus. Itulah tengah fokus semua. Tertegun. Okey. Sekarang kita buat perincian ni. Okey. Kalau kita baca ayat tadi, kita jumpa masabih kan? Pelita-pelita. Okey. Perkataan masabih adalah jama' ataupun plural. Bilangan banyak dari perkataan misbah. Satu lampu, satu pelita misbah. Banyak pelita masabih. Maknanya bintang yang mencantikkan langit tu untuk orang tengok, banyak tak bintang dia? Banyak. Macam mana kita tahu banyak? Sebab masabih adalah plural. Bilangan banyak bagi nisbah. Ini saya ambil maklumat ni dalam Tafsir Al-Munir. Lepas tu Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah, beliau mengatakan bintang-bintang tu dinamakan masabih kerana ia bersinar seperti sinarnya lampu. Kita kan, kalau kita pergi bangunan tinggi, cuba tengok lampu-lampu neon-neon kan, cantik kan.
Macam kalau pergi ICT ke, kan, tengok lampu-lampu yang pasang kat pokok-pokok tu rasa cantik sangat. Kan, itu lampu yang keluar cahaya yang biasa. Tapi kalau pagi langit ni yang bentuk lampu-lampu keluarkan cahaya-cahaya itu adalah bintang. Okey, selesai. Okey, kita terus pergi kepada, kita nak pergi kepada bintang ni. Okey, kita perincikan pasal bintang. Okey, waktu kita belajar dekat ayat nombor 5 ni, Allah sebut bintang fungsi dia berapa? Fungsi dia ada 2. Dekat ayat ni ada 2 lah. Satu untuk menghiasi langit, satu lagi untuk merejam syaitan. Nanti kita kupas pasal merejam syaitan ni. Okey, kita terus pergi kepada fungsi bintang yang berikutnya. Untuk kita cukupkan maklumat ni. Okey, kalau kita rujuk dalam ayat lain, fungsi bintang kat sini. Ni, dia ringkasan dia. Ada kat nota kan? Okey. Bintang yang Allah ciptakan ni, sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan bintang ni fungsi dia 3 je. Yang pertama, untuk menghiaskan langit. Ni kita jumpa dekat Al-Mul tadi. Yang kedua, sebagai alat untuk merejam syaitan. Tapi kalau kita hanya berpada ataupun hanya merujuk suratul Mul, kita hanya tahu 2 je fungsi dia. Tetapi kalau kita merujuk ayat lain pasal bintang, rupa-rupanya bintang ni ada satu kegunaannya yang sangat besar. Sebagai apa? Sebagai petunjuk arah. Dia sebagai petunjuk jalan. Dia macam kompas. Ada pada bintang. Tapi yang nombor 3 ni, dia tak ada lah dekat dalam suratul Mulk. Dekat suratul Mulk ada 2 saja. Ada 2 sahaja Allah sebutkan. Tapi sebenarnya dia ada 3. Nak tahu maklumat ketiga dia sebagai penunjuk arah tu, surah apa, ayat apa? Tengok. Yang pertama, kita tengok dalam suratul Nahli. Ayat nombor 16. 16. Okey. Wa alamat. Alamat lah. Kita pun guna alamat rumah. Sebenarnya kita ambil dalam Quran perkataan alamat. Wa alamat. Maksudnya dan tanda-tanda. Alamat. Macam mana nak tahu alamat? Allah kata wa bin najmi hum yahtadun. Allah kata dengan bin najmi, dengan bintang, hum, mereka, yahtadun, dapat mengetahui arah yang hendak dituju. Maknanya dalam suratul Nahli ni Allah bagi tahu satu maklumat baru. Rupanya bintang ni digunakan juga sebagai petunjuk arah. Okey, baca satu lagi ayat lain. Nak tahu arah mana? Okey, ketika berada di mana? Baca satu lagi ayat dalam surah Al-An'am ayat 97. Hal dekat sini muka surat, kena tulis muka surat berapa. Tak dan nak isi muka surat ni. Okey. Tengok ayat dia, Allah kata apa? Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Jadi Allah kata, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu. Untuk apa? Agar kamu dapat jadikan dia pedoman, kompas, sebagai petunjuk. Dalam apa? Dalam zulumati, kegelapan. Waktu bila?
Waktu kamu berada di darat ke ataupun kamu berada di lautan. Jadi pusi bintang ni, orang dulu kalau dia nak cari jalan, mana nak pergi ni, nak menuju ke mana, terutama pada waktu, ialah bintang kan kalau waktu malam. Jadi pada waktu kegelapan malam, nak tengok macam mana, mereka akan merujuk kepada bintang-bintang. Sama ada mereka nak cari jalan di darat atau nak cari jalan di atas lautan. Mereka akan guna bintang-bintang. Maka cukuplah 3 fungsi bintang ini. Tak ada dah fungsi yang lain. Siapa yang jumpa fungsi bintang yang keempat, kelima, tolong kongsikan. Setakat ni fungsi bintang tu 3 saja. Okay. Kenapa saya nak perlu sebut 3-3 ni? Dia ada di kaitan dengan alat nak merejam syaitan. Kenapa syaitan nak direjam? InsyaAllah nanti kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah. Okay, kita pun dah sejam 15 minit dah. Kan? Okay. Saya berhenti dekat sini sebab saya nak bagi waktu untuk menjawab mana-mana persoalan yang ada ya. Tuan-tuan dapat tak semua nota ni? Jumpa tak nota ni? Dapat Ustaz. Dapat. Dapat. Okey. Semua. Dapat. Okey. Nanti minggu depan siri 7 kita akan cerita tentang kenapa syaitan ni dia nak direjam. Dekat dalam nota tu ada maklumat tu. Nanti kita akan ceritakan secara terperinci. Maknanya, kalau kita baca ayat 5 ni, rupanya dekat langit-langit ni, ada benda yang berlaku. Nanti kita habiskan dulu ayat tu, insyaAllah nanti kita akan faham. Okey, saya jawab dulu. Saya nak jawab dulu mana-mana soalan yang ada. Okay, sekejap saya tengok dekat chat ni. Sekejap. Ada yang tanya soalan. Sekejap. Ustaz, betul ke syaitan direjam sebab nak naik dengar rahsia langit? Jawapannya adalah ya. Dalil dia apa? Dekat sini ada. Baca dulu nanti dekat nota. Ni. Baca rujukan dia. Rujukan dia adalah Suratul Saffat ayat 6 hingga ayat 10. Surah kedua dia duduk dekat ni. Suratul Hijr ayat nombor 16-18 dan satu lagi dia berada dalam Suratul Jin ayat 8 hingga ayat 9. Ni semua cerita syaitan nak curi berita langit. Mereka dapat tak curi? InsyaAllah kita tunggu minggu hadapan. Jadi waktu kita baca Al-Mulk malam-malam ni kan, kita masuk, bukanlah takutkan. Tapi maksudnya kita baca Al-Mulk dengan semua, Masya Allah, dia punya Al-Mulk ni, Allah bawa kita sampai kerajaan Allah dekat langit. Faham tak? Dan kita tengok dekat muka bumi ni macam, kita duk ingat kita je yang sibuk kat muka bumi ni. Tak, rupa-rupanya ada makhluk-makhluk di langit tu. Iaitu malaikat-malaikat. Dekat langit ni sibuk. Jadi nak tahu apa di langit berlaku, kita ikutilah kelas pasal malaikat setiap hari Ahad petang jam 2.30. Surah Al-Mulk ni sampai pada ayat kita baca ni, Allah Ta'ala nak bawa kita, sebenarnya nak bawa kepada kita tentang bagaimana Allah Ta'ala mengurus langit-langit ni. Sebab langit ni dia ada kerajaan dia. Langit ni dia ada Rasul-Rasul Allah di langit. Jadi nanti dia akan bawa kita kepada ni. Kalau siapa ikut pula tadabbur Ayatul Kursi yang kita buat setiap hari Ahad minggu pertama
dengan setiap hari Ahad minggu kedua setiap bulan, tuan-tuan akan dapat lebih lagi rasa dia gabung dengan Al-Mul ni. Lepas tu belajar pula pasal malaikat. Seronok saya nak baca ayat ni. Faham? Rupanya Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala mengurus dunia ni, alam semesta ni. Bukan jaga dekat dunia je. Allah juga menjaga langit-langit. Pasal apa? Pasal ada syaitan-syaitan yang nak curi berita-berita langit. Maknanya sibuknya Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala mengurus bukan dekat alam dunia saja, bukan alam bumi je, tapi juga di alam langit. Itulah suratul Mulk. Nampak tak kehebatan Al-Mulk? Sampaikan azab kubur pun tak boleh nak mendekati orang yang baca, dia faham dan dia amal suratul Mulk. Kenapa Nabi baca selalu sebelum Nabi tidur? Sebab apa? Faham ayat dia. Okey. Jadi jawab soalan tadi. Kita tengok sikit lagi. Fungsi petir dan bintang sama ke Ustaz? Fungsi petir dan bintang dia tak sama. Fungsi petir dengan bintang. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti saya kukuhkan balik. Tapi kalau bintang, kita tahulah 3 ni je bintang. Tak ada yang lain. Tapi petir, kalau petir nanti kita rujuk dekat suratul Ra'du. Kita kan dengar kan, kalau petir je, tu syaitan kena petir tu. Okey, betul ke? Nanti saya kuatkan balik. Bagus juga tuan-tuan tanya ni, supaya saya boleh cari jawapan tu. Petir. Petir dia ada maklumat tu dalam surah Ar-Ra'du. Dia kaitkan dengan guru. Okey, tapi setakat ni 3 je fungsi bintang ni. Tapi ada orang dia tambah fungsi keempat. Ada orang dia tambah fungsi keempat bintang. Sedangkan bintang ni untuk 3 ni je. Tapi dia tambah yang keempat. Apa yang keempat tu? Yang keempat itulah dikaitkan juga dengan syaitan yang dilontar tadi tu. Maksud dia macam ni. Minggu depan kita akan kupas lagi lah. Cuba tengok gambar ni. Ni gambar apa? Zodiak kan? Zodiak kan? Tuan-tuan lahir bulan berapa ni? Ni. Tuan-tuan tahu tak macam mana zodiak ni muncul? Tapi kadang-kadang orang ramal. Kau lahir bulan Jun kan? Kau lahir sekian-sekian. Kau ni begini dan begini. Kau Leo kan? Lahirnya begini. Tahu tak 12 bulan ni dia ambil dari mana zodiak ni? Dia ambil pada bintang-bintang lah. Kalau bintang-bintang gambar seperti ni, mereka buat ramalan. Oh, ni bintang ni macam ni. Bintangnya Libra macam ni. Leo macam ni. Ini semua gambar bintang yang dia buatkan. Ada 12 bintang. Di sini boleh bawa kepada syirik. Kalau kita ramalkan bahagia, celaka, kita nak ramalkan kesialan ke, kebahagiaan ke, kebaikan ke pada bintang-bintang, pada bulan-bulan tu, dia boleh bawa nanti jatuh kepada kesyirikan. Bintang ni bukan guna untuk meramalkan bahagia ke, tak bahagia ke, untung ke, rugi, bukan. Fungsi bintang tu 3 ni saja. Itulah. Nanti kita akan ulas insya-Allah pada minggu hadapan. Okey, ada lain-lain pertanyaan secara verbal sebelum kita tamatkan? Ada tak? Ada? Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Kita ucapkan jazakumullahu khaira kepada siapa? Kepada penganjur kita setiap Rabu untuk tadabbur suratul Mulk, iaitu Persatuan Semarak
cinta kasih. Terima kasih kepada pihak yang berkenaan, juga kepada tentera perempuan kerana bersama-sama mengikuti tadabbur suratul Al-Mulk. Ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.